Assalamualaikum, selamat petang. Ada siapa yang sudi nak temankan saya? Semua orang dah balik cuti ni. Saya masih lagi kat office. Okay, tomorrow hari Christmas. Hari esok hari Christmas. Saya ucapkan kepada kawan-kawan saya yang menyambut hari Natal, saya ucapkan Merry Christmas. Selamat hari Natal. Enjoy the holiday. Bila siapa yang ketika memandu, sila bawa kereta tu dengan berhikmah lah. Hari ni kita nak cerita sikit tentang harga kepada siapa yang ada simpan Bitcoin. Okey, kepada siapa yang ada beli yang lepas pada penyimpan Bitcoin, mungkin adopter Bitcoin ni daripada sejak 2009. Mungkin sekarang ni tengah mengaut keuntungan lah. Maksud dia tengah petik hasilnya. Okay, sebab apa Bitcoin ni pada awalnya dijual di market pada harga pada harga kurang daripada 1 sen. Okay, sehingga hari ini harga dia meningkat sehingga hit sampai 20,000 USD. Okay, maksudnya dalam ringgit Malaysia lebih kurang 80,000 ringgit Malaysia. Okey, jadi apa yang berlaku ketika ini 2-3 hari ini bersempena dengan perayaan Christmas. Okey. Harga Bitcoin telah turun jatuh teruk. Sebab apa? Ini disebabkan oleh season ataupun musim perayaan. Sebab apa juga ketika ini sebelum kerajaan ini disambut, ramai yang akan buat cash ataupun withdraw Bitcoin, tukarkan pada wang fiat atau fiat currency. Contohnya USD, ringgit Malaysia, US dollars, New Zealand, kepada fiat currency. Jadi ini yang menyebabkan harga Bitcoin itu jatuh. Okey. Sebab apa? Ini berkaitan dengan urus niaga juga. Urus niaga jual beli. Harga itu bergantung pada supply and demand. Okey, harga Bitcoin ataupun ada cryptocurrency itu bergantung kepada supply and demand. Okey, maksudnya berapa bekalan itu, berapa ramai orang pegang ataupun berapa ramai orang beli, itu adalah faktor kenaikan ataupun kenaikan harga Bitcoin itu sendiri ataupun koin-koin yang lain. Bukan saja Bitcoin saja yang mengalami penurunan harga, malah banyak lagi alternatif coin ataupun altcoin lain yang turun harga. Contohnya seperti Ethereum, lagi apa? Dan juga banyak lagi lah Ethereum. Tetapi walau bagaimanapun, kita boleh lihat kat sini antara top 10 cryptocurrencies. Kalau kita tengok Ripple telah melonjak naik, dan juga Litecoin telah melonjak naik sehingga 200 hingga 300 USD per coin. Okey. Saya ucapkan tahniah kepada pemegang alternatif coin, kerana waktu inilah waktu dia untuk menuai ataupun mengambil hasil. Right. Bagi sesiapa yang ingin invest ataupun melabur dalam setiap cryptocurrencies, perlu lihat apa itu cryptocurrencies itu, dia punya white paper ataupun blueprint sebelum invest duit anda. Okey, dan pastikan anda membeli cryptocurrency, contohnya Bitcoin, Litecoin, ZAM dan sebagainya ini, beli di exchanger ataupun wakil yang sah. Sebab apa? Kita tak perlukan ejen untuk membeli koin-koin ini. Sebab apa? Sebab bila kita menggunakan ejen untuk membeli ataupun orang perseorangan ini, boleh menyebabkan kita kena scam. Okey, kena scam duit. Dan banyak juga kita boleh tengok dekat akhbar harian berkenaan dengan penyelewengan wang ringgit, ataupun orang tidak dapat coin, sudah bayar tak dapat coin pun ada.
dan berbagai-bagai lagi yang boleh dikaitkan dengan penyalahgunaan wang ringgit. Okey. Ada yang bertanya kepada saya, Bitcoin itu haram ke? Tak. Okey. Bitcoin ni kalau kita tengok, right, mungkin saya ni pun bukan mahir tentang agama. Jadi kita boleh tengok banyak di YouTube berkenaan dengan komen oleh ustaz, oleh orang-orang yang berilmuan tentang Bitcoin ini. Ini ia pada saya sendiri, ia bergantung pada kita lah, right? Dalam setiap apa yang kita buat itu, apakah kita punya tujuan? Okay, sama ada kita gunakan itu untuk perkara yang haram, maka jadi haram lah ya. Contoh, kita gunakan Bitcoin itu untuk membeli dadah. Okay. Membeli menyokong kegiatan keganasan. Mungkin itu boleh menjadikan hasilnya haram. Okay. Haram atau halal ini sebenarnya adalah satu subjektif. Okay, cuba kita lihat diri kita sendiri. Bagi yang bekerja, right? Bagi yang bekerja, contoh bekerja daripada jam 8 hingga pukul 5. Kita tengok balik diri kita. Adakah kita ni menggalas tugas harian kita ni dengan benar, dengan betul, tidak mencuri tulang? Okay. Bila kita tidak menjalankan tugas kita dengan baik, tugas yang diamanahkan dengan baik, di hujung bulan nanti kita akan dapat gaji. Adakah, persoalannya, adakah gaji yang kita dapat itu halal? Okey. Adakah gaji yang kita dapat itu halal? Sebab apa? Sebab sebelum kita mendapat gaji itu, kita telah melakukan kerja tetapi tidak mematuhi ataupun menggalas tanggungjawab kita dengan baik. Contohnya curi tulang. Time bekerja main handphone. Time bekerja buat kerja lain. Surf internet, main games. Ni waktu kerja ni. Tapi buat benda-benda kepala yang tidak sepatutnya. Tidak menjalankan amanah. Pada saya rasalah itu lagi besar. Kita kena check balik diri kita. Saya bukan apa, pada saya sendiri, saya mengingatkan diri saya. Bila apalah salahnya, saya mengingatkan diri saya dan juga orang lain. Supaya kita sebenarnya dalam kehidupan ini kita lebih jelas apa yang kita nak laksanakan. Okey. Bagi yang tak tahu, Bitcoin ini adalah merupakan satu coin yang ibu coin bermula daripada 2009, yang mana Bitcoin ini terhasil daripada sekumpulan programmer yang menggelarkan diri mereka Satoshi Nakamoto. Untuk makluman juga, sehingga hari ini Bitcoin telah hit ataupun harganya telah meningkat sehingga RM80,000 ataupun sehingga $20,000 harga dia, mengikut harga antarabangsa ataupun kalau boleh kita tengok coin market cap. Okey. Alright. Bagi yang nak ambil peluang, alright, nak ambil peluang, kita tak perlu nak beli Bitcoin sebiji, alright. Sebiji Bitcoin tak payah beli. Right. Apa yang kita boleh buat? Kita menyimpan. Macam mana kita nak menyimpan? Kita mining the Bitcoin. Right. Mining the Bitcoin. Dengan apa? Okay. Mining ni adalah merupakan pelombongan. Mining ni adalah merupakan pelombongan Bitcoin. Kalau kita tengok orang lombong emas, dia ada peralatan dia. Orang mencari gali minyak, ada peralatan dia. Okay. Jadi kalau melombong Bitcoin ni macam mana? Kat mana? Okey. Melombong Bitcoin ni kita buat di alam gaib. Alam yang tak nampak. Right. Alam maya lah. Secara ringkasnya, alam internet. Macam mana ia terhasil? Okey. Banyak reference yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, boleh rujuk dekat internet. Okey. Sebab saya sendiri pun bukan seorang yang ahli yang mahir, ahli yang mahir ataupun orang teknikal berkenaan dengan komputer. Okay.
Tapi sedikit sebanyak saya boleh kongsikan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama antara kita ini tidak tertipu. Sebab ramai di antara kawan-kawan saya dan saya sendiri pernah juga tertipu dengan orang berkenaan dengan cryptocurrency. Alright. Okay. Bila kita nak mining, mining di internet, apa peralatannya? Dia ada banyak peralatannya yang mungkin tuan-tuan boleh Google ataupun search. Alright. Tetapi saya untuk pengetahuan juga, saya juga pernah mining sendiri. Tetapi apa itu pada awal dulu. Jadi apa yang berlaku sesuai tempat kita. Kita di Malaysia ni, internet first kelajuan dia mungkin tak standing lah dengan kelajuan internet di negara-negara luar. Jadi itu satu, kita sudah kalah di kelajuan internet. Daripada segi perkakasan juga kita sebenarnya perkakasan untuk mining Bitcoin ini sangat mahal. Sangat mahal. Kita juga perlu fikirkan macam mana maintenance untuk mesin mining. Maintenance kena fikir, charge cost elektrik kita kena fikir, dan macam-macam maintenance kita kena fikir bila kita ada mesin mining. Sebab apa? Sebab mining machine ini dia akan run 24 hours. Hari-hari dia akan run ataupun hari-hari dia akan jalan. Dan bunyi dia sangat kuat. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh Google di YouTube berkenaan dengan mining. Right. Dari segi bunyi dia sangat kuat lah. Right. Dan mesin mining ni kena disimpan di kawasan tempat yang sejuk. Sebab apa? Bila dia telah run 24 hours, run seminggu, 2 minggu sampai setahun, dia akan menyebabkan mesin tu panas. Bila dia panas, kita boleh kawal kepanasan itu dengan kita letakkan di kawasan yang berhawa dingin. Itu bila keadaan kita mining. Kita boleh, yang kedua kita boleh seterusnya kita boleh mining dengan cloud mining. Cloud mining ni maksud dia apa? Kita tumpang, kita bayar kepada satu syarikat ini untuk kita mining. Kita bayar certain amount ataupun amount yang berkenaan, kita mengikut kemampuan kita. Kita bayar satu company ni, kita mining bersama mereka. Nak mining kat mana? Dekat internet ni kita ada banyak. Kalau kita tengok dekat blockchain.info, awak semua, tuan-tuan semua boleh tengok dalam satu pie chart tu berapa banyak miner ataupun pool yang kita boleh pilih untuk mining. Mining, semua mining itu mestilah mining di pool ataupun kolam di internet. Terdapat beberapa kolam yang telah ada sekarang. Contohnya seperti N pool, kita boleh mining di slush pool. Dan yang paling hangat sekali orang sekarang ni di Malaysia, kawan-kawan kita ramai yang mining di Bitcoin, BitCloud Network. Itu pun dia ada sendiri pool di dalam blockchain.info. Apa yang saya boleh beritahu, banyak saya tengok di internet, di Facebook rakan, hanya mengatakan banyak buruknya Bitcoin ini tanpa benar-benar mengetahui apakah itu Bitcoin, apakah itu mining. Jadi banyak orang di kalangan saya, kawan-kawan saya sendiri, yang salah anggap apa sebenarnya Bitcoin ni. Ada yang kata Bitcoin ni adalah program. No, Bitcoin ini adalah satu currency yang telah diiktiraf oleh Bank Dunia. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh download satu software di App Store atau Google Apps. Anda boleh download XE currency. Anda boleh pilih kat situ tentang Bitcoin punya
exchange rate pun ada di situ. Kira macam menyimpan. Kita tak mampu ni nak, kononnya tak mampu nak beli satu Bitcoin. Lebih kurang RM80,000. Mungkin hari ni harga RM60,000. Tak mampu. Tapi apa yang kita boleh ialah kita dengan cara kita mining, kita simpan sikit-sikit. Simpan, contohnya cuba bayangkan satu hari kita simpan 50 sen. 50 sen kita simpan. Cuba kita buat tak tahu saja, kita simpan dalam 5 tahun, 10 tahun. Macam ASB, ASB ke ASN atau skim pelaburan di Malaysia ini, kalau kita menyimpan, takkanlah hari ni kita simpan, besok kita nak keluar kan? Sudah semestinya tidak. Jadi kita cuba juga, try juga dengan mining macam mana. Cukup setakat ni untuk saya punya sharing. Kita santai-santai saja. Saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Christmas, selamat Hari Natal kepada semua penduduk atau rakan-rakan dan sahabat andai yang berada di Malaysia maupun luar negara. Semoga perayaan ini menjadi penguat untuk hubungan kekeluargaan, hubungan, eratkan lagi hubungan persahabatan. Siapa yang tengah memandu, saya ucapkan selamat memandu, memandulah dengan baik. Jika tuan-tuan ada masalah ataupun ingin bertanya, boleh terus PM saya, tak ada masalah. Saya sedia menjawab segala persoalan anda tentang. Terima kasih. Selamat bercuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.